Alhamdulillah, syukur ya Allah, ya Tuhanku, syukur ya Allah. Segala kerja-kerja hari ini sudah dapat siapkan dengan baik, dengan mudah. Apa ni, sekarang ni Zul nak pergi kerja dah. Gerai dah buka ya, sila datang depan Masjid Jamek Pengadang Baru Kuala Terengganu ya. Dekat jalan nak masuk Masjid Jamek tu. Kalau kita dari Masjid Jamek tu nak keluar, ambil kiri kan. Sebab nak naik atas jalan tu, nampak gerai Zul dululah. Sebab gerai Zul ada sebelah kiri kenderaan kita tu. Apabila kita naik aja kereta atas jalan besar. Alhamdulillah, sila datang. Gerai Zul taklah besar, kecil je. Zul ni bukannya peniaga yang gah, yang besar-besar tu. Alhamdulillah, syukur kecil-kecil pun. Semoga Zul dapat mencari rezeki yang halal dengan mudah, tanpa perkara buruk yang berlaku. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Amin, amin, amin. Tadi sewaktu Zul masak, banyaknya masuk panggilan WhatsApp. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita hari ini. Allah melancarkan segala perkara yang kita lakukan. Banyak kerja-kerja yang kita atur setiap hari itu. Semoga Allah permudahkan siapnya, memudahkan urusan kita. Semoga orang keliling kita tu gembira dengan kita. Dan semoga kita ini sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa ditontoni hati oleh Allah, sentiasa dijaga hati dan jiwa kita oleh Allah, supaya setiap kali kita melakukan benda-benda tu dalam arahan Allah, dalam keredaan Allah. Semoga kita ni sentiasa melakukan perkara yang Allah suka, yang orang suka. Sebenarnya kan, kalau kita lakukan perkara yang Allah suka, automatically insya-Allah orang pun akan suka. Sebab Allah ini sentiasa menunjukkan perkara-perkara yang elok saja kepada kita. Cuma kita ni yang berfikir dua kali untuk melakukan perkara yang baik. Kita rasa macam rugi. Kenapa? Kenapa agaknya ya? Cantiknya mereka ni hias basikal hari ni ha. Sempena hari kemerdekaan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia hidup dalam kemudian kecuali orang-orang yang beriman kepada dan beramal soleh, pesan memesan kebenaran, pesan memesan dengan kesabaran. Patut? Amin. Patut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Apa? Orang lelaki dah berapa nak dia balik? Minggu depan lagi. Bawa buku lelaki nak balik tau. Tu buku siapa? Tu atas meja dah ambil. Tunggu dia, Isyak. Tu plastik tu siapa punya? Izara punya. Oi. Gaduh ke? Apa nak balik lagi? Ya.
Siapa? Tu magan. Bapa? Aku nak cuba. Dia macam duk sihat. Dah balik lagi ke? Ha? Acunya? Bapa dah balik lagi? Lepas tu Acu? dia makan ni. Apa yang nasi mi bagi ke kawan abang? Ni, pasal Siapa nak? Ustazah baru bagi ke seorang lagi. Nama dia Naufal. nampaknya tu. Bagi ke Naufal. Lambat nak awak mari. Kadang boleh je saat ni. Ada lebih. Ada rezeki. Ya kira dari macam nyanyi. Lepas tu dia tu Ishan tukar kotak tisu dengan tisu baru. Sebab habis dah. Tu ada main bawa. Alhamdulillah ini Zu dah siap ni kerja yang hakiki Zu biasa buat tu kan. Sekarang ni Zu ambil anak Zu sekolah itu. Tengok dia dahaga lah. Dia dahaga. Dia cakap Umi dahaga lah. Okey lah kita belilah air ni ada jual depan sekolah ni. Sekarang ni Zu nak ke sekarang ni selepas ini Zu akan ke bandar sekejap. Nak pergi ambil anak Zu yang seorang lagi tu. Dia cakap dah habis kerja. Hari ni habis kerja awal. Dia kerja sekejap je dekat situ. Sementara sambung belajar. Dah keluar result semua kan. Minggu depan dah nak berhenti dah kerja. InsyaAllah dia tunggu sambung belajar pula yang tu. Apa ni kita ni kan macam ni lah kehidupan kita sehari-hari habis macam ni je kan. Habis macam aku ni apa benda lah kan. Habis urusan dunia je nampak kan. Buat benda tu buat benda ni macam tak ada benda akhirat kan. Nampak macam tu kan. Tapi sebenarnya apa sahaja yang kita lakukan ni kalau niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah apa sahaja yang kita lakukan itu tak pernah sia-sia. Percayalah sebab Allah ini sebab Allah ini Maha Pemurah. Tadi Zu suruh beli air je. Lepas tu kan belilah makanan tu sebab nampak pekerja ni dia simpan nak bawa balik. Dah kan sikit lagi tak habis. Tak apalah kita tolong habiskan. Simpan dalam plastik dah Zu tengok kan. Lepas tu Zu cakap ambil lah satu-satu yang tu dah tak apalah. Kan? Dia gembira dia balik nanti dah habis. Dah dia cakap kau tak habis pun tinggal sikit lagi nak habis. Ini kan jam sekarang ni jam 5 petang. Hari ini hari Rabu. Alhamdulillah tadi kan Zu sebenarnya ada satu hajat atas sesuatu urusan tu. Tadi Alhamdulillah orang tu dah telefon Zu. Dia cakap dah selesai semua apa yang Zu mohon. Dah dapat. Lepas tu nanti insya-Allah Zu akan esok hari Khamis. Zu belum tahu lagi kan nak buka kedai ataupun tidak. Sebab ada urusan sikit nak selesaikan habis apa yang persoalan-persoalan yang tadilah yang cakap akan selesai tu. Zu ingat nak selesaikan esok lah kan. Kalau Zu tutup gerai esok insya-Allah selesai dah semuanya. Tapi tengok dululah keadaan macam mana kan esok. Penentunya insya-Allah Allah yang menentukan esok tu. Ni jalan ni nak ke bandar ni macam ramai jugalah kan orang atas jalan. Sebab dah habis waktu kerja. Masing-masing nak balik rumah. Setiap hari kita ni ada benda je nak buat kan. Sebab kita dah tulis apa kita dah nak buat satu-satu hari tu. Ni masa ni nak buat apa, pagi ni nak buat apa, tengah hari nak buat apa. Kalaulah kita ni jenis yang macam sentiasa rasa bosan, sentiasa rasa macam tak ada benda nak buat, itu kita tu kalau macam tu lah ada perasaan macam tu, sebenarnya kita dah berada di tahap tanda-tanda orang yang rugi. Sebab sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh rasa bosan dalam hidup kita ni. Bukannya keluar rumah aja nampak kita ni ada kerja. Bukannya mesti bertemu dengan sesiapa-sesiapa baru nampak kita ini sibuk. Sebenarnya sebagai hamba Allah, kita ini memang setiap kali ada kerja dan sentiasa sibuk. Kenapa Allah jadikan, kenapa Al-Quran sebagai mukjizat? Mukjizat Al-Quran apa dia Al-Quran? Mana tu?
sebagai hamba Allah yang bersyukur, sebagai hamba Allah yang bersyukur dan sebagai seorang Muslim, kehidupan kita ini tidak pernah sebenarnya bosan, tidak sepatutnya rasa macam tak ada hal, tak ada benda nak buat. Sebab kita ni ada amalan yang boleh mendatangkan pahala. Seperti kan, kita ni beruntung menjadi seorang Islam. Kita ni dalam agama kita ada Al-Quran. Dalam agama kita ni, kalau kita membaca Al-Quran, kalau tak sempat nak baca pun, kalau kita dengar saja pun dah dapat pahala kan. Apa lagi kalau kita meluangkan masa kita untuk membaca Al-Quran. Bukan Al-Quran sahaja yang boleh mendatangkan pahala. Berzikir ni banyak jenis zikir kan yang patut kita amalkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 100 kali ke satu hari. Ataupun kalau tak sempat, ambil satu pusingan tasbih tu ke. Kalau tak sempat dengan tasbih, kadang-kadang kalau kita basuh pinggan kan, kita basuh pinggan, kita sebutlah zikir-zikir yang boleh mendatangkan menghilangkan kebosanan kita sewaktu kita buat kerja. Tak kira lah kita kerja dekat mana-mana kan. Sebab itulah kalau dengar yang cakap bosan lah tak ada kerja, apalah bosan kan, tak boleh macam tu sebenarnya. Kalau kita macam rasa rasa kalau kita pandang macam zikir-zikir tu bukan satu pekerjaan, mengaji, mengingati Allah dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, kita rasa bukan satu pekerjaan. Tapi kita tak bolehlah cakap bosan-bosan, sebab Allah kurniakan kita kesihatan ini untuk berfikir apa benda yang kita nak buat setiap masa. Macam zaman sekarang ni zaman yang sangat mencabarkan. Ada yang diuji dengan kehilangan kerja. Macam ada seorang tu, customer Zoo kan, dia hari tu nak order nasi. Lepas tu dia cakap boleh tak delivery dekat rumah dia kat sini-sini kan. Lepas tu dia cakap lah, dia tanya Zu pasal ni berniaga. Dia tanya pasal buat selain daripada nasi tu, Zu buat apa. Masa tu Zu buat nasi dan Zu masih meneruskan buat roti, buat kek masa tu. Memang sibuk masa tu. Sekarang ni Zu hold lah dulu roti kek tu sebab Zu memang tak sempat nak buat semua. Dia tanyalah macam mana nak berniaga, macam mana nak memasarkan kek roti kan. Dia tanyalah semua tu kan. Itulah Zul cakap lah, kita bagi tahulah marketing dia macam-macam ni, bagi tahulah sikit-sikit kan dalam WhatsApp. Bukan tak nak beritahu banyak. Kalau berdepan tu bolehlah kita bercerita kan. WhatsApp tahu je lah. Kalau ada masa kita reply, tak ada masa kita hold dulu. Lepas tu kan Zul tanyalah, habis tu kerja apa? Zul tanya dia. Dia cakap lah dia kerja dekat Johor, tapi semenjak coronavirus ni kan ada ni kena buang kerja. Kesian pula dengar kan. Dia cakap dia kena buang kerja dah, kena balik kampung sebab tak ada kerja. Yelah, itulah kan. Kalau single mudahlah sikit, balik kampung tu duduk dengan mak ayah. Kalau ada family, ada anak, ada isteri. Kalau lelaki pula ada isteri. Kalau perempuan tu ada suami kan. Suami perempuan ni boleh tahan lagi, dia nolong-nolong aja kan. Kalau suami lagi lah parah. Kalau kena buang kerja kan, habis semuanya atas bahu dia. Susahlah. Kesian pula kan. Lepas tu dia cakap dia balik kampung, dia nak buat ni, nak buat yang homemade punya ni, roti ke kek. Dia nak buat yang slow-slow yang macam tu dia cakap. Sebab susah nak cari kerja sekarang. Itu tahun lepas, tahun-tahun lepas. Semenjak PKP ni lah ceritanya. Itulah kita ni kan, kehidupan kita ni mesti selalu rasa bersyukur. Selagi Allah bagi kesihatan kat kita, selagi Allah boleh gerakkan badan kita, berfikir apa yang kita nak buat setiap hari yang boleh mendatangkan sesuatu benda yang baiklah kepada keluarga kita. Fikir je lah macam mana kan. Kalau kita seorang isteri yang tak bekerja, Zul faham orang isteri tak bekerja ni lagi penat sebenarnya daripada yang bekerja. Sebab kerja rumah tak pernah habis. Sentiasa kena kerja, sentiasa kena buat. Orang pergi kerja, suri rumah dah bekerja. Orang balik kerja, suri rumah belum rehat. Memang penat. Tapi kan
itulah kehidupan kita yang kita mesti terima, kita mesti redha dan berdoalah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan ya Allah atas setiap kerja yang aku lakukan ya Allah. Kau jadikanlah aku ni sentiasa gembira dengan kerja-kerja aku ya Allah. Kau jadikanlah aku ni sentiasa redha dengan kerja-kerja aku. InsyaAllah suatu hari nanti Allah akan datangkan kepada kita ini rezeki tak disangka-sangka. Jalan rezeki Allah ni luas. Jangan fikir macam mana Allah nak bagi. Janganlah fikir macam tu, tak payahlah nak ambil kerja Allah. Yang fikirnya sekarang, apa yang nak buat? Apa yang nak buat dengan situasinya, kemahiran apa yang kita ada, yang boleh kita ketengahkan, yang boleh kita produkkan. Sebenarnya semua orang ada kemahiran. Cuma kita kena bijak dalam menghasilkannya dan kena bijak dalam nak menciptakannya, nak mengeluarkannya. Macam-macam perkara boleh buat. Namun semua itu tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Mohonlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan jadi mudah dengan izin Allah. Mudah sangat. Ya Allah ya Tuhanku, aku pun tidak mampu untuk berfikir macam mana nak melakukan sesuatu benda tanpa keizinan-Mu ya Allah. Kita ni lemah kan? Lemah sangat. Kita ni seolah-olah pandai tapi tak pandai sebenarnya. Tak pandai. Kita tak boleh nak keluar dari masalah tanpa izin Allah. Kita ni tak boleh nak selesaikan sesuatu hal yang besar, masalah yang besar tanpa izin Allah. Fikirlah macam mana sekalipun kalau Allah tak izin tak dapat. Solat, doa dan memohon. Bercakap dengan Allah seolah-olah kita bercakap dengan manusia yang kita nak suruh dia dengar masalah kita. InsyaAllah. Sebenarnya Allah ini maha tahu. Allah tahu apa yang berlaku dekat kita. Semua yang berlaku itu semuanya atas izin Allah. Jadi mestilah Allah itu maha tahu. Tapi kenapa kita mesti bercerita dengan Allah? Sebab Allah nak suruh kita bercakap dengan dia. Allah nak suruh kita berkata-kata dengan dia. Sebab Allah nak Allah yang nombor satu. Allah yang nombor satu dalam hidup kita. Maka bercakaplah dengan Allah. Bercakaplah dengan Allah dulu. Memohonlah dengan Allah dulu. Barulah bercakap dengan manusia yang kita rasa boleh tolong kita. Sebenarnya tak ada sesiapa yang boleh tolong kita melainkan dengan izin Allah. Janganlah kita memilih manusia ni sebagai pendengar yang pertama, tapi bercakaplah dengan Allah. Sebab itulah kita ni jangan terlalu open. Semua nak cerita, semua nak beritahu, sedangkan itu manusia.